Di mana raja, di situ kerajaan. Sudah tertakdir kurniaan Tuhan. Raja Melayu, nobat kedaulatan. Sekalian rakyat, menjunjung Sultan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Safura bersama dengan Cikgu Rupinda akan memperkenal unit 1 iaitu Institusi Raja Payung Negara. Untuk bahagian yang pertama, kita akan belajar pengertian raja dan kerajaan, konsep wadat antara raja dengan rakyat, dan juga maksud daulat dan derhaka. Institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Raja atau Sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Institusi raja diwarisi sejak zaman Kerajaan Melayu awal lagi. Kedudukan hierarki yang teratas adalah raja atau sultan, kemudian diikuti oleh pembesar. Pembesar ketika zaman Kerajaan Melayu awal adalah seperti bendahara dan laksamana. Manakala pada zaman sekarang pula, pembesar adalah menteri-menteri di kabinet. Selepas pembesar diikuti oleh rakyat, kemudian diikuti oleh hamba pada zaman dahulu, di mana zaman sekarang tiada lagi hamba. Seterusnya, mari kita lihat apakah peranan raja atau sultan. Satu, institusi raja payung negara, dan kita akan sambung sekarang pada muka surat 5 di bawah tajuk Payung Negeriku. Okey, di sini cikgu ada paparkan sedikit nota. Mari kita baca sama-sama ya. Raja atau Sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza. Ya, institusi raja amat penting kerana merupakan asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Okey. Surat 5, peta yang ditunjukkan di situ ya. Kita boleh tengok ini adalah peta Malaysia dan di situ ada anak-anak panah yang mana memberitahu kita negeri-negeri yang mana yang menggunakan gelaran sultan, raja yang di-Pertuan Besar. Ya. Okey, nanti cikgu nak awak semua kaji betul-betul ya, tengok peta ni dan cuba hafal negeri mana yang menggunakan gelaran sultan, negeri mana yang menggunakan gelaran raja dan juga yang di-Pertuan Besar. Muka surat 5 tadi, pada peta yang saya tunjuk sebelum ini merupakan negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan. Okey, kalau kita tengok sini, hanya Perlis sahaja yang menggunakan gelaran raja. Selain daripada itu, Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor semua menggunakan gelaran sultan. Okey, kalau kita peka, ada negeri yang saya tak sebut tadi ya.
cikgu tak sebut tadi yang dalam peta muka surat 5 kerana negeri-negeri ini tidak mempunyai institusi raja atau sultan. Okey, kalau kita lihat untuk negeri Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, kita guna gelaran Yang di-Pertua Negeri ataupun juga dikenali sebagai Ketua Negeri dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, ya. So, di sini baginda dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Untuk wilayah-wilayah pula, ya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan pula, Yang di-Pertuan Agong sendiri mengetuai wilayah-wilayah ini. Untuk negeri Sembilan unik sedikit, ya. Gelaran raja di sini kita kata Yang di-Pertuan Besar. Dan juga lagi satu negeri yang special sikit, negeri Perlis, raja gelaran dikekalkan untuk pemerintahnya. Sekarang ni kita rujuk pada muka surat 6 buku teks di bawah tajuk Raja ditaati dan dihormati. Ya, kita kena tahu sikap taat setia rakyat terhadap raja sebenarnya telah terjalin sejak zaman dahulu lagi, ya. Prinsip ini kita dapat lihat dalam prinsip kedua rukun negara kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara, ya. Okey. Kalau kita tengok pada muka surat 6, okey, di sini ada dialog yang mana adalah lakonan gambaran konsep wadat oleh sekumpulan murid daripada buku Sulalatus Salatin. So, cikgu nak awak nanti baca muka surat ini dan cuba fahamkan, ya. Kita teruskan buku teks muka surat 7 di bawah tajuk Raja Berdaulat. Okey, raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Melalui wadat antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebah Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Apa konsep tu? Mari kita lihat sama-sama, ya. Untuk konsep daulat, okey, daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Okey, raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. So, bukan senang nak jadi raja ni, ya. Okey, kita tengok pula konsep derhaka. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Derhakalah, ya. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, so benda ni masih lagi berlangsung sekarang. Okey, raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa supaya rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, so untuk hari ini sampai muka surat 7 sahaja. Selepas ini teacher nak semua murid bersedia. Kita akan buat sedikit latihan yang mana yang akan dihantar melalui WhatsApp dan juga Google Form. Okey, so pastikan murid-murid semua baca. Bermula daripada muka surat yang kedua, unit 1 Institusi Raja Payung Negara sehingga muka surat 7. Tajuk Raja Berdaulat untuk pembelajaran hari ini. Okey, sekian, terima kasih.